Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi hari ini cikgu nak sambung untuk sains bab 7 iaitu berkenaan dengan koordinasi badan. Okey, dalam bab ni awak akan dikenalkan hormon. Okey, tindak balas hormon. Kemudian apakah kesan kepada ketidakseimbangan hormon? Maksudnya kalau hormon ni terlebih apa jadi? Kalau hormon ni terkurang apa pula akan jadi? Kemudian kita juga akan belajar macam mana kesan-kesan dadah dan alkohol kepada kesihatan lah. Okey, dan akhir sekali adalah berkenaan dengan minda yang sihat. Maksudnya apa kesan seseorang yang mempunyai pemikiran ataupun minda yang sihat. Okey, kita mulakan. Okay, jadi ini adalah perkataan-perkataan yang akan didengarlah sepanjang bab ni, akan dibelajar sepanjang bab ni. Okey, pertama sekali adalah okey, kita akan awak akan diperkenalkan dengan hormon. Okey. Jadi hormon ni adalah rembesan daripada kelenjar-kelenjar endokrin yang terdapat dalam badan lah. Kemudian apakah kepentingannya, macam dia ni boleh membantu mengawal ataupun mengawal atur kita punya proses-proses dalam badan. Okey. Dan ini adalah satu info sains berkenaan dengan rawatan hormon untuk menopause. Menopause ni adalah keadaan apabila perempuan ataupun wanita sudah tidak lagi boleh mengeluarkan ovum dan automatik kitar haid wanita itu akan berhenti. Maksudnya kita dah tak period lah. Okey, jadi badan kita ni bila hormon semasa kita menopause, okay, apa yang berlaku adalah hormon estrogen dalam badan akan berkurangan dan akan menyebabkan kita rasa sukar tidur, panas badan, sakit otot, sendi, rasa resah, maksudnya emosi tak stabil. Nampak macam simple iaitu berhenti haid. Tapi kesan dia tu adalah besar. Okay, jadi sekarang dah ada rawatan terapi lah pergantian hormon HRT ni untuk atasi simptom ni. Maksudnya ini juga adalah alternatif untuk wanita yang telah kehilangan rahim. Maksudnya mungkin disebabkan kanser atau mungkin disebabkan oleh implikasi daripada proses kelahiran. Okay, ada setengah-setengah proses kelahiran yang berlaku menyebabkan rahim perempuan ni terpaksa dikeluarkan, sebab kalau tak keluar dia akan menyebabkan pendarahan yang serius. Bila pendarahan serius berlaku pada wanita selepas dia melahirkan anak, boleh menyebabkan kematian. Jadi doktor akan decide semasa tu untuk keluarkan rahim supaya pendarahan tu boleh berhenti lah. Okay, jadi rawatan hormon ni adalah untuk nak pulihkan balik tahap hormon perempuan tu dengan membenarkan tubuh mereka berfungsi normal semula. Jadi apabila badan berfungsi secara normal kembali, simptom-simptom seperti sukar tidur, sakit otot, sendi, rasa resah, panas ni hilanglah. Hilang sebab kita dah top up dengan estrogen yang sintetik ni. Okey, itu adalah sedikit rencana tentang sains lah. Okey, jadi hari ni kita akan tengok sistem endokrin manusia. Okey, dan kita fokus pada yang tu dulu. Okey, 7.1 sistem endokrin manusia. Okey, sistem endokrin. Apa maksud sistem endokrin ni? Sistem endokrin adalah satu sistem di dalam badan yang mengkoordinasikan fungsi badan yang melibatkan bahan kimia. Maksudnya dia mengawal atur fungsi badan kita melibatkan bahan kimia. Bahan kimia tu adalah hormon lah. Jadi sistem endokrin ni dia mesti ada dalam setiap badan manusia. Dalam setiap badan kita dia berfungsi untuk mengawal atur. Ada setengah fungsi-fungsi badan terpaksa gunakan hormon baru boleh bertindak. Contoh paling mudah adalah period lah. Untuk perempuan, period. Kan, kita period. Kalau hormon dalam badan kita tidak berfungsi dengan baik, jadi kita tak boleh period. So, bila kita tak boleh period, memberi indikasi bahawa kita sukar untuk hamil. Dan sebenarnya adalah rawatan dia. Bukanlah bila kata ada masalah tu menutup semua masalah lain. Bukan. Kita sekarang dah berada dalam dunia yang canggih. Jadi dah ada rawatan lah. Okey. Contoh yang lain adalah ketika tengok situasi dalam buku teks awak ni, okey, ada tiba-tiba tengah main kat padang, tiba-tiba nampak ular. Automatik kita akan lari. Jadi lari ni, okey,
Lari ni, kenapa nak lari? Sebab nak menyelamatkan diri daripada bahaya. Okey ya. Jadi apa yang berlaku? Bila kita ternampak saja ular, mata memberi isyarat kepada otak, okey, menyebabkan kelenjar endokrin merembeskan hormon. Hormon ni menyebabkan peningkatan denyut jantung. Automatik bila nampak ular, apa jadi pada jantung? Laju. Berdegut laju automatik. Kemudian bila jantung berdegut laju, kadar pernafasan meningkatlah. Mana ada orang yang jantung dia berdegut laju tapi dia boleh bernafas dengan kadar biasa. Tak selari tak selari. Jadi jantung degut laju, kadar pernafasan meningkat, tercungap-cungap. Kemudian tekanan darah juga berubah. Blood pressure terus jadi tekanan darah tinggi. Kenapa? Sebab tengok ular, tension ni. Arah glukosa darah juga akan meningkat. Kenapa? Sebab nak hasilkan lebih banyak tenaga supaya ada tenaga untuk berlari. Dan kata metabolisme juga meningkat untuk hasilkan banyak tenaga lah. Okey. Jadi kesannya adalah jantung mengempar lebih banyak darah untuk membekalkan lebih banyak oksigen dan glukosa ke otot, dan otot pun mendapat lebih banyak tenaga dan lebih banyak glikogen simpanan ditukar menjadi glukosa, menyebabkan semua ini menyebabkan kita dapat lari dengan laju. Kita dapat lari dengan laju sebab kita ada tenaga. Kita ada tenaga sebab banyak glikogen simpanan ditukar kepada glukosa. Kemudian banyak pula oksigen masuk. Oksigen masuk banyak glukosa ada. So dapatlah lari dengan laju sebab cukup tenaga. Itulah contohnya. Itulah contoh situasi yang melibatkan sistem endokrin. Jadi semua ni perkara yang di atas ni semua ni hanya boleh berlaku apabila sistem endokrin dia berfungsi lah. Ni kelenjar endokrin ni. Okey, hormon Okey, kemudian sistem endokrin berfungsi sebagai penghantar maklumat ke seluruh badan menggunakan hormon. Okey, ingat cara dia bekerja adalah menggunakan hormon. Apakah hormon? Hormon ialah sejenis bahan kimia organik yang dirembeskan oleh kelenjar khas yang dikenali sebagai kelenjar endokrin. Ada hormon dikeluarkan, dihasilkan, dirembeskan oleh kelenjar. Kelenjar ni kita panggil sebagai kelenjar endokrin. Kelenjar ini ialah kelenjar tanpa duktus kerana hormonnya tidak dibawa melalui duktus tetapi dirembeskan secara terus ke dalam sistem peredaran darah untuk edar ke seluruh badan. Maksudnya badan kita hasilkan hormon, katakan hormon tu dihasilkan di mana? Okey, di belakang kita punya kepala ni, belakang dekat area-area medula oblongata ni ada kelenjar hormon. Okey. Jadi bila dihasilkan kelenjar hormon ni terus dimasukkan ke dalam saluran darah. Okey. Jadi kelenjar ni kita panggil kelenjar tanpa duktus sebab dia tak simpan hormon tu. Hormon tu terhasil terus masuk ke dalam peredaran darah dan terus dihantar ke tempat-tempat yang disasarkan lah. Contoh kalau dekat jantung, so tu yang jantung berdegut laju tu. Kalau pergi ke buah pinggang, kat atas buah pinggang, tu yang bila sejuk banyak air kencing keluar. Kenapa bila kita panas air kencing tak keluar? Tu. Dia terus pergi ke organ-organ sasaran dia lah. Organ yang bergerak balas terhadap hormon tu. Kalau pendek kata, dia nak hantar hormon yang nak balas pada buah pinggang. Kata kalau hormon tu sampai ke paru-paru. Paru-paru tidak boleh tidak boleh berfungsi pun dengan hormon tu. Masih kena hantar ke buah pinggang juga. Barulah buah pinggang boleh bekerjasama dengan hormon tu. Boleh buat perubahan disebabkan kehadiran hormon tu tadi. Okey. Jadi ini adalah dia punya apa kita panggil punya rajah lah. Okey. Rajah macam mana cara koordinasi hormon ni bertindak. Okey, pertama sekali hormon okey, nampak ada 5 color ni, ada 6 cabang ni. Okey, ini adalah ciri-ciri hormon lah. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah ciri-ciri hormon. Jadi ciri hormon yang pertama adalah kesan adalah lama. Selagi mana hormon ni ada dalam sistem peredaran darah, selagi itulah ada kesan dia. Okey. Dan hormon adalah sejenis protein. Okey. Kemudian gerak balas adalah perlahan. Okey, dia merangsang fungsi tisu atau organ khusus. Dia dirembeskan dalam kuantiti yang sedikit. Maksudnya bukan dirembeskan banyak sekaligus lah.
Okey, dia merangsang fungsi tisu atau organ yang khusus. Maksudnya dia bertindak pada organ sasaran. Okey, sasaran Dan gerak balas adalah perlahan. Perlahanlah. Dia dirembeskan sikit-sikit. So gerak perlahan-perlahan jadi kesan dia lama lah. Okey, dan last sekali ada organ sasaran. Okey, macam mana organ sasaran tu boleh bertindak balas dengan hormon ni? Okey, organ sasaran mempunyai reseptor. Reseptor iaitu dia boleh kesan. Hormon tu, dan reseptor ni boleh mengenal dan bergerak balas terhadap hormon tertentu. Maksudnya kalau di buah pinggang, reseptor pada buah-buah pinggang ni lah yang akan kesan kehadiran hormon ni, dan seterusnya dia boleh bertindak balas. Dia boleh bergerak balas. Faham Okey, dan kelenjar endokrin ni, dia adalah satu kelenjar tanpa ductus macam cikgu terangkan tadi. Maksudnya hormon yang dihasilkan oleh dia ni terus masuk ke dalam aliran darah, tidak disimpan. Bila terjadi sesuatu baru nak rembeskan, tidak disimpan. Kemudian fungsi dia adalah untuk mengkoordinasikan untuk mengawal atur aktiviti badan dengan bergerak balas terhadap rangsangan daripada persekitaran. Rangsangan daripada persekitaran ni boleh jadi macam-macam bentuk lah. Macam-macam contoh, kalau kita nampak ular tadi, so rangsangan dia ada pada reseptor pada mata. So mata nampak, bagi maklumat pada otak akan bagi arahan. Okey. Dan kelenjar endokrin ni merembeskan hormon. Okey. Kemudian inilah dia punya cara lah. Okey. Ni ada sel kelenjar endokrin, dia hasilkan hormon. Hormon yang warna biru dengan kuning ni. Okey. Hormon ni akan dibebaskan dan terus masuk ke dalam aliran darah. Kenapa dia boleh masuk? Sebab saiz dia kecil. Jadi dia boleh cross salur darah ni, dan dia akan masuk dalam aliran darah lah. Ini kita punya aliran darah, kita punya salur darah. Kemudian bila dia sampai dekat organ sasaran, reseptor pada organ sasaran ni boleh kesan. Organ sasaran ni dia ada reseptor dan dia boleh kesan kehadiran hormon ni, jadi dia pun boleh bergerak balas. Jadi macam cikgu cakap tadi, kalau lah hormon tu dia nak target organ A, tapi dia sampai dekat organ B. Jadi organ B tak buat apa-apa pun, sebab dia tak ada pun reseptor yang boleh kesan kehadiran hormon A ni. Hormon tadi ni. Jadi bila aliran darah yang bawa hormon tu sampai ke organ A, barulah organ A akan bergerak balas. Sebab dia je ada reseptor untuk kesan kehadiran hormon ni tadi. Jadi dia bolehlah melakukan gerak balas. Sebab tu dia kata khusus. Hormon B untuk B, hormon C untuk C, hormon D untuk D. Dia khusus Okey. Kemudian muka surat 146 dan 147 itu adalah nak tunjukkan 6 kelenjar endokrin utama dalam badan lah. Ini 6 yang utama. Utama. Okey. Kita tengok yang pertama adalah kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari terletak di bawah cerebrum. Kawasan otak paling besar di kepala kita ni ada cerebrum. Jadi dia berada di situ. Udah ambil telefon mak mana? Okey, kemudian kelenjar pituitari ni dia dikenali sebagai kelenjar induk kerana menghasilkan hormon yang mengawal kelenjar endokrin yang lain. Okey, dia ni kita panggil sebagai kelenjar induk. Kenapa? Sebab dia hasilkan hormon yang boleh kawal hormon yang lain. Dia ni master gland lah. Dia ni boleh kawal hormon lain. Sebab apa? Sebab dia ni keluarkan hormon dan hormon tu akan kawal hormon lain dia. Adik ambil. Kunci ke bawah. Okey, jadi kita panggil dia sebagai kelenjar induk. Nama original dia adalah kelenjar pituitari. Kat mana dia duduk? Di bawah cerebrum. Dalam otak lah. Okey, ni pituitari Okay, kemudian kita ada ovari. Ovari perempuan menghasilkan hormon juga, iaitu hormon estrogen dan progesteron. Okey, jadi dalam ovari kita, ovari kita boleh merembeskan hormon. Okey. Cikgu. Ya. Azliana mau masuk. Oh, ya kah? Oh, sorry, tak perasan. Okey.
Sudahkah dia masuk? Belum, Cikgu. Oke, masuk sudah. Okey. Okey, jadi ovari ni terletak di ruang pelvis. Okey. Kemudian untuk perempuan, ovari ni lah yang merebeskan hormon lah, hormon seks sekunder perempuan . Okey, kemudian kita ada hormon yang ketiga iaitu kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid ni berada di bahagian trakea, depan kita punya saluran pernafasan ya. Okey, ini adalah kelenjar thyroid. Kemudian kita ada juga kelenjar adrenal yang letak di bahagian atas ginjal. Di bahagian atas ginjal, kita ni buah pinggang, ginjal lah buah pinggang kita. Atas tu ada kelenjar adrenal. So buah pinggang, dua-dua buah pinggang ada kelenjar yang sama. Jadi boleh hasilkan hormon boleh rembeskan hormon. Perkataan yang sesuai adalah rembeskan hormon. Kemudian kita ada pankreas yang terletak di belakang perut. Pankreas macam bentuk daun ni. Dan last sekali kita ada testis untuk lelaki, mempunyai testis yang dilindungi oleh skrotum. Okey, jadi ini adalah enam organ yang boleh merembeskan hormon endokrin. Hormon dan kita panggil dia kelenjar endokrin. Sekejap udah. Okey. 6 organ untuk hasilkan, untuk rembeskan hormon. Okey. Ini adalah fungsi untuk keenam-enam kelenjar endokrin yang ada pada organ tu lah. Okey, pertama adalah kelenjar pituitari. Dia ni ada merembeskan dua jenis hormon ni. Pertama adalah ADH iaitu hormon antidiuresis, mengawal kuantiti air yang diserap semula oleh ginjal. Perasan kan, kita kalau kita musim sejuk, kalau hujan kita kerap kencing. Kalau kita panas, kita kurang kencing. Jadi siapa yang kawal? Antara yang mengawal ni adalah hormon ADH ni. So ADH ni yang mengawal kuantiti air. Kalau banyak kuantiti air yang diserap masuk ke dalam ginjal, maka banyaklah air kencing. Air kencing jadi warna cair, banyak. Tapi kalau sikit air yang diserap semula masuk ke ginjal, jadi sikitlah air kencing yang akan terhasil. Mungkin warnanya lebih pekat, kuantiti sikit. Contoh Kemudian selain ADH, kelenjar pituitari juga menghasilkan ataupun merembeskan hormon pertumbuhan iaitu growth hormone, GH. Jadi fungsi dia adalah merangsang pertumbuhan di peringkat kanak-kanak, mengekalkan komposisi badan yang sihat bagi orang dewasa dan mengekalkan jisim otot serta jisim tulang bagi orang dewasa. Maksudnya tidaklah badan kita ni bila semakin dewasa ataupun semakin meningkat usia, kita punya badan senang hilang jisim. Maksudnya senang reput, tiba-tiba jadi ringan tulang, jadi tak boleh dikawal Jadi untuk elakkan semua ni kita ada hormon pertumbuhan. Okey. Kemudian komposisi badan ni termasuklah macam bawah ni lah, jisim otot, tulang dia banyak mana, lemak banyak mana semua ni. Okey, kemudian kelenjar thyroid. Thyroid merembeskan thyroxina, hormon thyroxina yang mengawal keadaan metabolisme badan dan mengawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental dalam kanak-kanak. Kalau budak-budak kan, kita dah belajar bab sebelum ni iaitu bab 6 pertumbuhan. Kan kita belajar juga tentang graf pertumbuhan bagi manusia yang normal lah. Untuk budak-budak yang ada masalah dengan kelenjar thyroid, kadang-kadang dia punya pertumbuhan dia tak seimbang. Pertumbuhan dia jadi terbantut. Ataupun kalau terlebih pula thyroxine ni, dia jadi tinggi, dia jadi terlalu besar. Jadi pertumbuhan dan perkembangan dia tu tidak sekata lah. Tidak mengikut graf pertumbuhan yang sepatutnya. Jadi itu semua dikawal oleh thyroxine. Kemudian kelenjar adrenal yang ada atas buah pinggang tu. Kelenjar adrenal merembeskan hormon yang dipanggil sebagai adrenalina. Dah macam nama orang. Adrenalina ni menyediakan bahan kita untuk bertindak dalam keadaan kecemasan, iaitu dengan cara pertama meningkatkan kadar metabolisme. So maksudnya banyaklah tenaga yang akan dihasilkan.
kadar peluh lah, semua tu lah yang melibatkan metabolisme badan ni. Kemudian adrenalin juga meningkatkan kadar derutan jantung. Tiba-tiba kan kita turun bawah, contohlah rumah kita 2 tingkat. Kita turun bawah, tiba-tiba kita ternampak tikus depan mata. Jantung terus dudak. Siapa yang mengawal ni? Adalah adrenalin. Dia sebab kita berada dalam keadaan kecemasan, jadi dia bertindak balas. Dia bergerak balas. Kemudian meningkatkan arus glukosa di dalam darah. Bila kita berada dalam kecemasan, selalunya kita perlukan banyak tenaga untuk bergerak lah. Contohnya macam contoh ular tadi kan, nampak ular kita nak lari, so kita perlukan banyak tenaga. Jadi adrenalin ni dia membantu meningkatkan arus glukosa dalam darah dan dia membesarkan saiz anak mata. Memanglah kalau kita panik, saiz anak mata kita jadi besar. Terutama juga kalau dalam keadaan yang kurang cahaya lah. Jadi membesarkan saiz anak mata menunjukkan kita dalam keadaan kecemasan. Dan kecemasan, saiz anak mata kita akan lebih besar. Kemudian pankreas merembeskan insulin. Ini penting mengawal arus glukosa di dalam darah dengan menukarkan glukosa berlebihan kepada glycogen untuk disimpan dalam hati. Inilah punca kepada penyakit kencing manis. Orang yang penyakit kencing manis, pankreas dia tidak lagi dapat menghasilkan insulin yang cukup untuk membantu badan dia kawal glukosa dalam darah. Orang yang kencing manis ni, apa yang berlaku pada dia adalah dia makan nasi, kita rasa dia makan sikit lah nasi banyak glukosa. Bila dia makan badan proses tapi tak dapat tukar glukosa yang berlebihan tu, yang badan tak guna tu, tak dapat tukar untuk disimpan. Sebab glukosa kalau nak simpan dalam hati mesti tukar dulu kepada glycogen. Dia tak boleh disimpan dalam bentuk glukosa. Glukosa ni hanya dalam bentuk kita nak hasilkan tenaga saja. Bila nak simpan dalam hati, kena simpan dalam bentuk glycogen. Masalah sekarang untuk orang kencing manis, insulin dia tak ada, tak cukup. Mungkin sel-sel pada pankreas dia telah rosak menyebabkan insulin tak boleh dihasilkan cukup dengan apa yang dimakan. Jadi bila glukosa berlebih dalam darah, tak boleh disimpan dalam hati dalam bentuk glycogen, tu yang bila kita buat tes darah kita dapat pakcik tinggi je bacaan gula dalam darah pakcik. Sebenarnya yang tinggi tu adalah bacaan glukosa tu lah. Sebab apa? Sebab glukosa dia tak boleh simpan dah dalam hati. Kenapa tak boleh simpan dalam hati? Sebab tak boleh tukar bentuk jadi glycogen. Kenapa tak boleh tukar bentuk jadi glycogen? Mungkin sebab insulin dia tak cukup. Jadi orang macam mana dia kena ambil suntikan insulin lah. Kalau untuk tahap yang tinggi, dia kena ambil suntikan insulin untuk bantu badan dia tukarkan glukosa ni. Kemudian perempuan ada ovari. Ovari merembeskan 2 jenis hormon iaitu estrogen dan progesteron. Estrogen adalah untuk mengawal ciri-ciri seks sekunder perempuan. Contohnya adalah perkembangan payudara dan pembesaran pinggul, merangsang penghasilan ovum untuk period, menyediakan uterus untuk penempelan embrio, ni untuk mengandung lah, untuk kehamilan. Jadi untuk tomboy ataupun pankit, perempuan yang cuba untuk menjadi lelaki kan, sebenarnya kan kita nampak dia orang pakai singlet yang rapat, yang ketat, sebab diorang ni cuba untuk menyekat perkembangan payudara dan punggung lah. Tapi sebenarnya sukar sebab kedua-dua ini sebenarnya dikawal oleh estrogen. Dan estrogen ni dirembeskan oleh ovari. Dan organ ni memang ada pun dalam badan kita. Jadi ciri-ciri seks sekunder perempuan ni samalah juga untuk penghasilan ovum untuk period, untuk kehamilan, untuk mengandung, dan uterus ni dikawal oleh estrogen. Kemudian ada juga progesteron. Progesteron untuk mengekalkan ketebalan di uterus untuk penempelan embrio. Bila kita dah period, kalau tak ada persenyawaan, maka bila telah hasilkan ovum, kita dah signal untuk period, kita dah signal untuk kepada ovari untuk standby lah, untuk standby kepada rahim ataupun uterus ni, standby untuk penempelan embrio ataupun fetus embrio.
sekiranya berlaku persenyawaan selepas tu. Tapi kalau tidak berlaku persenyawaan selepas tu, maka kita pun period. So period tu adalah inilah dinding-dinding rahim ataupun dinding-dinding uterus yang telah runtuh. Okey, dinding uterus ni, dinding rahim kita ni ditebalkan dengan darah. Jadi bila tiada persenyawaan berlaku, maka tiadalah penyembelihan berayuh, maka kita pun haid, period, dan apa yang berlaku adalah dinding uterus ni runtuh dan keluarlah. Tu yang kita dapat darah banyak semasa haid. Okay, last sekali adalah testosteron yang dirembeskan oleh testis. Ini untuk organ pembiakan lelaki pula. Sama seperti hormon estrogen dan progesteron, ini juga adalah hormon seks sekunda untuk lelaki lah. Jadi dialah mengawal ciri-ciri seks sekunda seperti suara garau, pertumbuhan misai dan merangsang penghasilan sperma. Okey, inilah keenam jenis hormon, 6 kelenjar endokrin yang ada dalam badan manusia. Okey, Okay, jadi apa yang berlaku? Apa yang menyebabkan ketidakseimbangan hormon ni? Apa kesan dia? Okey, kadang-kadang kita pelik kan kalau yang perempuan. Awalnya kau haid. Awalnya ada setengah perempuan darjah 6, darjah 5 dah haid. Setengahnya tingkatan 2, tingkatan 3 baru haid kan. Jadi adalah punca-puncanya dan ada juga kesan-kesannya. Cumanya untuk kes yang tidak kritikal ni bagi saya tak ada apa-apa sangatlah kan. Dia kadang-kadang juga mengikut keturunan lah. Okey. Hormon ialah bahan kimia organik yang mempunyai peranan yang penting dalam setiap fungsi tubuh dan dia mesti seimbang dengan fungsi dia lah. Okey. Lebih atau kurang akan menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Okay, dan boleh menyebabkan penyakit. Okey, adalah faktor-faktornya. Mungkin ketidakseimbangan hormon mungkin terjadi pertama kerana gaya hidup dan pemakanan tak sihat. Dah kalau setiap hari makan ayam KFC McDonald, KFC McDonald, awak akan terima juga hormon-hormon daripada ayam tu sendiri. Jadi dia akan mempengaruhi kita punya hormon dalam badan jugalah. Kemudian terdedah kepada sinaran berbahaya. Termasuklah sinaran X-ray. Okey. Okey. Jadi pada muka surat 100 150-51 tu, okey, itu adalah kesan dan kesan kekurangan dan kesan berlebihan hormon. Okey. Kalau hormon tyroksin, kalau kurang menyebabkan kadar metabolisme rendah, badan lambat peluh, okey, tak tahan sejuk, perkembangan fizikal dan mental terbantut sehingga pada keadaan kanak-kanak kita panggil sebagai kreatinisme. Kalau pada orang dewasa, kalau kurang hormon tyroksin ni menyebabkan kita jadi kurang tenaga, sebab dia ni melibatkan metabolisme badan. Okay. Istilahnya adalah myxedema. Kemudian cenderung jadi gemuk. Kenapa gemuk? Sebab kadar metabolisme badan kita rendah. Kita tak boleh nak proses cepat. Lambat jadi kita boleh gemuk. Dan last sekali adalah goiter. Ini adalah goiter. Kawasan leher ni jadi bengkak, jadi kembung. Okay, kemudian kalau berlebih pula, kadar metabolisme jadi tinggi, kuat berpeluh, sentiasa berasa panas. Kenapa? Sebab metabolisme tinggi. Bila kadar metabolisme tinggi, badan hasilkan lebih banyak haba lah. Jadi badan sentiasa panas dan berpeluh. Susah nak tidur. Kuat selera makan. Kenapa kuat selera makan? Sebab nak overcome, sebab nak atasi kadar metabolisme tinggi. Cenderung menjadi kurus. Okey, cenderung menjadi kurus. Okey. Okay. Kemudian pembesaran kelenjar thyroid jadi besar, bola mata menonjol keluar dan leher yang bengkak. Leher jadi bengkak. Okey. Tanda-tanda lah. Okey, untuk testosteron untuk lelaki kalau kurang lambat akil balik, bilangan sperma rendah.
Sikit, dan sebagaimana sikit. Kemudian kalau berlebihan, kalau hormon testosteron ni berlebihan pula, kalau perempuan jadi sifat kelakian. Jadi ganas. Kalau jadi ganas. Kemudian kalau estrogen pula. Kurang hormon estrogen menyebabkan perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan terjejas. Maksudnya mungkin payudara kecil, punggung dia kecil, nipis, macam itulah. Kemudian kalau lebih, sikap keperempuanan pada lelaki. Lelaki pula jadi macam perempuan. Jadi lembut-lembut. Secara semula jadi tau. Ni bukan buat-buat. Ni bukan buat-buat. Dia perasaan simpati tu tinggi. Macam tu. Okay. Sifat keperempuanan, sifat perempuan lah. Okay. Kemudian kalau progesteron pula, kalau kita perempuan kurang progesteron menyebabkan masalah haid. Bulan ni datang period, lagi 6 bulan tak datang. Tapi untuk yang belum kahwin itu adalah biasa. Ini kalau dah lepas kahwin masih ada masalah haid begini, bolehlah buat ujian untuk cek paras progesteron dalam badan. Kemudian selalu sakit kepala, sembelit dan keguguran kandungan. Sebab bila progesteron kurang, maka dinding rahim kita jadi nipis, so tak dapat menampung embrio, tak dapat menampung embrio ataupun tak dapat menampung fetus. Jadi kita senang gugur lah, senang mengalami keguguran. Okay. Kemudian kalau hormon pertumbuhan pula, growth hormone kalau kurang menyebabkan kekerdilan, kalau lebih pula menyebabkan akromegali, iaitu kegergasian. Besar macam gergasi, tinggi macam gergasi. Pertumbuhan dia jadi tak terkawal. Ini adalah gambar ni lah. Ni adalah akromegali. Dia ni tinggi, kalau orang biasa tinggi 170 contohnya. Jadi tinggi dia mungkin 2 meter. Tinggi 2 meter, 2 meter setengah. 2.3 meter. So sangat tinggi. Ini adalah akromegali. Kenapa? Sebab hormon tumbuhan dia berlebihan. Okay. Kemudian ADH ataupun antidiuresis yang ada ke atas buah pinggang tu. Okay. Kalau kurang menyebabkan air tak dapat diserap semula kat ginjal. Jadi air kencing yang dihasilkan, penghasilan urin berlebihan. Cikgu terbalik tadi saya cakap terbalik dah pula. Okey. Kekurangan ADH akan menyebabkan air tidak dapat diserap semula di ductus pengumpulan di ginjal dan menghasilkan urin yang berlebihan. Maksudnya air kencing banyak. Cikgu terbalik dah tadi. Okey. ADH kalau sikit menyebabkan air kencing banyak sebab masuk balik ke dalam pundi kencing, menyebabkan sentiasa berasa dahaga dan menyebabkan diabetes insipidus. Diabetes insipidus ni adalah keadaan di mana badan kurang, kita sentiasa rasa dahaga sebab air kencing kita banyak dikeluarkan daripada badan. Kenapa banyak air kencing dikeluarkan daripada badan? Sebab kurang ADH. Terbalik tadi Kemudian kalau ADH berlebihan pula akan menyebabkan sakit kepala dan pening. Ini betulkan balik tadi yang cikgu silap tadi tu. Okey, kemudian kekurangan hormon insulin. Okey, insulin. Insulin pula kalau kurang akan menyebabkan glukosa berlebihan tak dapat tukar jadi glycogen. Aras glukosa meningkat dan menyebabkan diabetes, mellitus ataupun kencing manis. Kemudian hormon insulin yang berlebihan pula menyebabkan aras glukosa menjadi rendah dan menyebabkan dahaga berlebihan dan kita panggil satu keadaan hypoglycemia. Hypoglycemia bila badan terlalu kurang gula dalam badan. So bila badan terlalu kurang menyebabkan kita tak boleh hasilkan tenaga dan menyebabkan kita tak boleh kita berada hypo lah. Hypoglycemia kan dia keadaan yang macam kita tak ingat
kita tak ingat apa yang berlaku. Macam kita tak boleh kawal diri kita masa tu. Tak boleh. Kita sekolah. Ya, jadi itulah yang kita nak belajar hari ni. Okey, hormon. Okey, hormon. Jadi ada apa soalan nak tanya tak? Ada soalan nak tanya? Tiada. Tiada. Ni ingat balik yang tadi yang cikgu tu salah sebut tadi tu, yang terbalik dengan hormon ADH tu. Okey, nanti cikgu akan buat pembetulan semula masa cikgu post video ni dekat YouTube. Ya, jadi kalau tak ada soalan, cikgu off dulu record.